Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ini saya nak orang kata apa, kongsi sedikit tentang dokumentari fotografi. So sebelum tu saya nak bagi tahu lah, saya ni bukanlah orang kata apa, pakar ataupun orang yang biasa buat jenis-jenis dokumentari ni, sebab kebanyakan kerja saya melibatkan kerja lebih kepada news. News maksudnya kerja harian. Kita shoot hari ni ataupun berapa jam, habis upload, settle kerja kan. Dokumentari ni dia lebih kepada memakan masa yang agak lama lah. Dia ada dua style dokumentari ni. Satu foto essay, satu dokumentari. Foto essay ni kita boleh buat dalam masa sehari ataupun untuk subjek-subjek tertentu. Kalau dokumentari pula dia biasanya lebih panjang lah kan. Cuma benda ni jarang orang bercakap. So kalau kita nak, macam saya sendiri nak cari rujukan dalam YouTube lah kan, terutama konten yang berbahasa Melayu ni memang agak macam susah sikit lah. Cuma secara basic dia, kebanyakan jurufoto lah yang berminat untuk dokumentari fotografi ni, kebanyakannya rujukan utama diorang adalah fotografer, Magnum fotografer lah, W. Eugene Smith ni. Dia terkenal sebagai master of storyteller ataupun the father of photo essay. Dia memang banyak ambil gambar lah. Dia memang orang kata apa, kalau boleh semua gambar dia nak rakam lah. Antara hasil karya dia yang terkenal adalah yang dijadikan sebuah filem, iaitu Minamata. So benda ni kalau kita nak, siapa yang berminat boleh research lah tentang W. Eugene Smith ataupun tentang Minamata lah. Pasal panjang dia punya orang kata apa, story dia tu. So saya nak orang kata nak bahagikan dokumentari dan foto essay ni dua sajalah. Maksudnya foto essay ni benda yang kita boleh buat dalam jangka waktu yang singkat lah. Contohlah kita pergi pasar burung di Selayang ataupun pasar burung mana, tentang peniaga-peniaga pasar tu, kita boleh ambil buat foto essay sikit lah, daripada hasil tangkapan tu turun ke pasar, dia siap-siapkan barang tu situ sampailah kepada tangan penjual lah. Benda tu boleh makan masa dalam beberapa jam lah. Itu foto essay. Kalau dokumentari pula, mungkin kita boleh ambil gambar daripada asal dia, maksudnya asalnya ikan tu datang daripada mana, contoh daripada laut. Dari situ lagi benda tu. So benda tu makan sampailah hasil tu dibawa sampai kepada tangan pembeli lah. So dokumentari fotografi ni sebaik-baiknya macam kita anggap dia macam perjalanan sebuah cerita yang lengkap lah. Dia ada beginning, middle, end. Maksudnya dia ada permulaan, story di tengah dia tu, yang di tengah middle tu, end produk tu lah. So benda ni kebiasaannya kepada sesiapa yang berminat nak buat foto dokumentari ni, dia dah masak dengan fotografi lah. Maksudnya tentang handling kamera, teknikal semua tu dah orang kata apa, makanan dia lah. Dia cuma nak tahu detail. Dan lagi satu, sesiapa yang berminat dalam bidang ni, dia orang kata apa, dia kena rajin membaca. Benda ni tak boleh tidak, memang kena rajin membaca, kena rajin research. Pasal benda ni sebaik-baiknya dilakukan sendiri, bukan berkumpulan. Kalau nak bantuan pun mungkin seorang fotografer dan seorang writer ataupun penulis. Tapi bagi saya lebih bagus kalau kita sendiri boleh buat kerja tu, pasal dokumentari ataupun foto essay ni, terutama yang memerlukan intimate ni maksudnya memerlukan kita masuk ke dalam kawasan privasi seseorang tu. Dia memerlukan kepercayaan seseorang tu. Kita tak boleh lah ramai-ramai 2 orang 3 orang pergi serbu rumah orang apa benda kan. So macam orang tu macam tak selesa lah. Lagi satu, dia memang memerlukan research. Tapi yang nombor satu saya pun dah cakap berbalik-balik kan. Nombor satu yang penting kena ada minat. Minat tu satu lah. Kalau ada minat barulah kita boleh nak buat kan. Tapi selain minat tu kena ada why ataupun kenapa nak buat. Kenapa maksudnya why, kenapa kita nak buat benda tu. Pasal why ni, kenapa ni yang akan drive ataupun driving force kita untuk cari story tu ataupun menggali story tu secara dalam. Dia maksudnya apa ni, contohlah bagi saya, dia kena ada personal interest sendiri situ tau. Ini yang melibatkan personal interest punya projek. Kalau kita bekerja dengan majikan kita, mungkin kita kena ikutlah kehendak majikan, dia ada special assignment untuk buat itu buat ini kan. Tapi kalau yang melibatkan personal assignment ni, kita kena ada minat kita sendiri. Minat nak buat foto essay tu satu lagi kena ada, kita kena tahu why, kenapa kita nak buat. Kita tak boleh saja-saja. Dia mesti ada why tu yang akan orang kata memotivasikan diri kita untuk buat benda tu.
Contoh yang saya nak ambil contoh sini di apa, tentang buku ni Michael Yamashita ni. Michael Yamashita Marco Polo ni. Okay, dia, siapa yang tak kenal Michael Yamashita ni, susah sikit lah kan. Kalau dah Michael Yamashita pun tak kenal, tapi lepas tu nak buat apa ni, foto dokumentari, macam berat sikit lah. Bukanlah mesti kenal kan, tapi dia salah seorang, orang kata apa, fotografer National Geographic yang hebat lah, yang banyak buat kerja-kerja tentang dokumentari ni lah. So macam Marco Polo ni, Michael Yamashita ni, dia suggest, dia memang minat. So, dia memang minat laluan Marco Polo ni. Dia dah beberapa kali buat story yang orang kata apa, di negeri-negeri ataupun negara-negara yang dilalui oleh Marco Polo. Okay, sampai tu dia suggest kepada head National Geographic nak buat benda tu. Kebiasaannya dia kata, untuk biasanya untuk satu assignment National Geographic ni, kebiasaannya makan masa 4 bulan. 4 bulan tu normal lah, dia nak research apa semua kan. Tapi untuk karya Marco Polo ni pasal dia melibatkan banyak negara, dia menghabiskan masa lebih daripada 4 tahun untuk selain research dan juga pergi kepada tempat-tempat yang Marco Polo lalu tu lah. Sebab dia nak rakam benda tu. Dia bukanlah berterusan 4 tahun tu tak balik-balik rumah, tak ada lah. Dia proses tu panjang lah. Dia ambil sikit, dia research balik, dia ambil sikit, dia research balik. So benda tu dia memang kena ada minat yang mendalam tau. Kalau kita sendiri tak minat, macam ni dia sendiri, Michael Yamashita sendiri yang propose idea dia kepada National Geographic adalah bahagian-bahagian tertentu untuk dapatkan atau dana ataupun kelulusan untuk buat benda ni. Sebab benda ni bajet besar kan, baru dia boleh buat. Dia kalau dia minat tak ada, 4 tahun tu bukan benda yang senang. Kalau kita nak buat benda yang kita tak minat tau. Kalau kita buat benda yang kita tak minat, bos suruh kan, kalau kerja tu lain, tapi hasil dia memang takkan sama lah. Kita boleh tengok benda tu. Sama juga macam kisah fotografer yang merakam Trans-Siberian Road ni daripada tahun 1998 ni. Dia pun kena ada minat juga. Pasal benda ni mengambil masa walaupun tak sampai 4 tahun. Tapi nak merakam gambar di Siberia ni dalam kereta api tahun 1998 macam tu, bukanlah satu benda yang mudah tau. Berhari-hari dalam kereta api, bukan berhari, berminggu-minggu. Lebih kurang sebulan jugalah dia nak siapkan benda ni. Sampai itulah. Walaupun dalam National Geographic ni bukan cerita pasal Trans-Siberian saja, ada banyak lagi story dalam ni, tapi dia dipilih sebagai cover untuk majalah National Geographic ni. Buat story dia pun dalam ni pun ada banyak lah story tentang perjalanan train tu, kehidupan dalam train tu macam mana kan. Semua benda tu. Benda ni semua tu kena research dulu. Bukannya on the way kita dah pergi tu baru kita research. Kita tak tahu apa benda nak buat kan. Kena tahu cuaca bila nak pergi, winter ke, summer ke, macam mana. Okay, dekat stesen tu, dekat apa yang menarik di satu bandar tempat dia turun tu, benda-benda tu dia akan, orang kata apa, lengkap lah cerita tu. So benda tu kalau kita tak research, dia memang payah lah. So first kali untuk dokumentari fotografi ni yang memerlukan masa yang panjang ni, minat memang kena ada lah, dah tentu lah. Kalau tak minat kan kita nak buat kan. Lagi satu why tu, kenapa kita nak buat benda tu. Macam Michael Yamashita ni, dia nak buat ni, tujuan dia nak buat buku ni, dia nak tunjukkan, nak buktikan ataupun nak cuba nak buktikan kepada dunia lah bahawa Marco Polo ni melalui buku catatan itu memang betul-betul dia pergi ke negara-negara tu. So dia trace balik dan memang betul lah apa yang ditulis dalam buku tu, dan dengan apa yang dia lihat sepanjang perjalanan tu memang betul lah. Pasal tu ada why dia kat situ, dia nak trace balik. So macam saya, walaupun bukanlah dokumentari, tapi contohlah macam saya buat cerita tentang, bukan cerita sebenarnya, dia lebih kepada personal interest lah kan, tentang ghost train ni. Saya sebenarnya bukan nak buat ghost train, saya nak buat tentang kereta api, perkhidmatan kereta api Tanah Melayu di rural area lah kan, yang membawa pelajar sekolah ni. Sebab why kenapa saya buat tu, sebab saya tahu akan datang kereta api diesel ni mungkin akan ditamatkan perkhidmatan dia bila-bila. So sebelum perkhidmatan tu ditamatkan, saya nak rekod gambar tu, nak rekod momen tu. Dan memang betul pun, sekarang ni pun kereta api ni dah tak digunakan lagi untuk laluan Pantai Timur tu. Dia dah digantikan dengan DMU, diesel multiple unit ni. Maksudnya apa, dah macam komuter yang laluan KL Seremban macam tu, KL Negeri Sembilan tu. Dia bukan dah kereta api lama macam ni. Why tu yang maksudnya sebelum perkhidmatan ni pupus, saya nak rakam dulu. Dan Alhamdulillah, walaupun saya bukanlah jurufoto majalah pendidik ni, tapi dipilih oleh editor tu untuk menghiasi kulit
majalah ni lah. Sebenarnya story ni tak habis lagi, tak lengkap lagi lah kan. Tapi terhasil lah juga, orang kata apa, untuk dipilih masuk ke dalam majalah ni. Sebenarnya story saya nak buat tu panjang lagi. So benda contohlah macam Ghost Train di Kuala Krai ni kan, nak ambil gambar mungkin 3 hari, tapi research nak tahu perjalanan kereta api tu dekat mana student tu, orang kata apa, ramai naik kereta api tu, pasal dia banyak hentian tu. Kalau kita salah hentian nak buat story, nak ambil gambar tu, mungkin ada 2-3 orang je satu session tu. Pasal kita bukannya boleh, orang kata apa, okey dah lepas kereta api ni lalu, dah terlepas, tunggu satu lagi, tak ada. Kalau kita dah miss moment tu, kita kena tunggu esok pula. Sudah rugi dah. Lagi satu, kita kena tahu macam pakaian pun kena ambil tahu tau. Contoh pakaian orang kan. Kalau kita ambil hari lain, hari co-curriculum kan, hari yang koko tu, dia tak pakai baju lengkap dengan pakaian seragam sekolah, dia pakai t-shirt khas tu. Dia macam, bagi saya macam kurang menarik. Jadi kita kena pergi pada, contoh kalau Kelantan, dia semula sekolah hari Ahad, bukan hari Isnin kan. So hari Ahad biasanya dia akan pakai full uniform, baju putih dengan lengkap lah kan. Dia tak adalah pakai uniform kan. So benda tu bagi saya penting lah. So research tu sangat-sangat penting. Macam jadual kereta api, laluan dia macam mana, pukul berapa dia bergerak kan, berapa jam daripada perjalanan, daripada tuan-tuan Tumpat nak ke Dabung, stesen kereta api mana yang ramai orang, di Tumpat ke, di Kota Baru ke, di Dabung ke kan. So nak ambil gambar macam mana kan. So dalam kereta api tu macam mana kan. Saya nak kata karya ataupun hasil kerja tu lengkap, tak juga. Pasal untuk tujuan asalnya saya pergi situ untuk, orang kata Ricky, untuk projek seterusnya. Tapi itulah tak sempat nak sambung lagi. Dia dah jadi macam PKP semua kan. Dia jadi terkenal sikit. Dan sekarang ni perkhidmatan kereta api di Kota Baru ataupun di Pantai Timur ni dah digantikan dengan DMU lah, diesel multiple unit ni. Dah tak ada lagi dah yang benda macam ni. So benda ni dah jadi sejarah lah benda ni. Ada juga member tanya kan, aku pergi naik kereta api ke Pantai Timur, tak nampak pun budak-budak sekolah ni. Yelah, kita just naik saja, bukan tujuan kita nak cari benda tu. Memang tak jumpa lah kan. Pasal dia, budak sekolah ni bukan naik kereta api setiap waktu, ada waktu-waktu dia. Pagi pukul berapa dia naik kan, dia sampai Kuala Geris tu pukul berapa, mungkin sekitar pukul 6 pagi, 7 pagi lah kan. Kalau kita tengah hari nak datang, tengah hari naik train kan, memang tak jumpa lah benda tu. Pasal benda tu, waktu kereta api sampai di Kuala Geris tu kita pukul 7, dia sampai Dabung pukul berapa, dalam 7.30 kan. Kalau kita naik train yang tengah hari, memang kita takkan jumpa lah. So benda tu, research tu penting lah untuk foto dokumentari tu. Jadi kita ingat foto dokumentari tu sebaik-baiknya dia jadi macam sebuah cerita. Macam National Geographic ni, Trans-Siberia ni, dia start daripada Moskow, permulaan laluan Trans-Siberia tu, sampailah ke Vladivostok last. Maksudnya dia ada beginning, ending. Middle tu, tengah-tengah tu dia akan carilah cerita-cerita tentang kereta api tu. Bagaimana bermulanya kereta api tu, dia sembang dengan orang kata apa, penumpang-penumpang kereta api tu. Ada masanya dia pergi research ke bengkel-bengkel kereta api tu kan, tengok macam mana maintenance dia apa semua kan, kesan laluan tu semua kan. So benda tu banyak lah benda yang kita kena buat sendirilah. Bagi saya sebaik-baiknya untuk siapa yang berminat foto dokumentari ni, dia sendiri ataupun mungkin dengan wartawan. Tapi lebih baik bagi saya, kepuasan tu kalau dia sendiri yang buat tu, bukannya dia research, ajak 2-3 orang kawan, jom kita buat benda ni. Benda ni tak akan jadi macam tu. Pasal satu, kadang-kadang bila foto dokumentari ni dia melibatkan privasi orang tau. Kita perlu mendekati orang tu, masuk rumah orang tu, tanya dia semua kan. Kalau pergi ramai-ramai, ada 2-3 kamera kan, mungkin dia sendiri pun tak rasa selesa. First kita kena apa, masa nak berinteraksi dengan individu tertentu tu, kita kena anggap dia macam kawan kita juga, bukannya bahan tu. Kita kena anggap dia kawan ataupun saudara kita sendiri. Kalau kita anggap dia bahan ke apa semua, bahan untuk orang kata apa, bahan untuk story ya, dia, memang dia bahan untuk story juga, tapi benda tu susah lah. Kita kena anggap yang setiap orang yang kita jumpa tu kawan kita juga, sahabat kita juga. Masalah dia pun masalah kita juga. So benda ni kalau nak sembang lagi panjang benda ni. Tapi itulah, untuk permulaan dia akan ada lah benda-benda yang akan cerita lagi. Foto dokumentari ni adalah sesuai kepada mereka yang betul-betul ada minat yang mendalam. Pasal dia tak menjanjikan keuangan sangat pun. Lain lah macam kita buat stok foto, ambil gambar jual kan. Benda ni kadang-kadang habis masa berbulan-bulan tapi tak jadi duit pun kan.
puas pun bukan orang kata kepuasan tu boleh buat pergi kedai beli beras kan. Tapi bagi saya, siapa yang meminati bidang fotografi ni, terutama photojournalism ni, kalau ada masa boleh buat personal project ataupun personal assignment, terutama foto dokumentari ni lah. Bagi saya lagi satu, kalau kita nak kejar foto dokumentari ni, kejarlah atau kita priority kan benda-benda yang mungkin akan pupus tau, benda yang melibatkan generasi tua. Contoh macam di Terengganu, di orang kata apa, Pulau Dayang, Pulau Duyung, apa benda kan, yang industri buat bot besar, perahu besar ni kan. Benda tu daripada berpuluh-puluh orang yang tukang bot, sekarang dah tinggal sikit lah. Benda tu kalau nak buat, boleh buat benda tu. Pasal benda tu akan datang, dia akan pupus. Tu satu lagi, kalau nak buat, cari orang kata apa, story ataupun perkara ataupun subjek tentang human interest yang memberi kesan kepada ramai orang. Contohnya kalau kita highlight sesuatu isu tu, kemungkinan besar bila orang tahu akan melakukan berlaku perubahan kepada penduduk setempat dan memberi manfaat pada tempat tu. Contohlah kita ambil kesukaran pelajar ke sekolah dengan menaiki bot setiap hari kan. Di situ tak ada jambatan kan, dia kalau arus deras benda tu bahaya kan. Kalau kita boleh buat story tu dengan menarik, keluar pula dalam paper ataupun media tertentu pick up kan, pasal benda tu membahayakan keselamatan orang awam, tak mustahil akan datang dibina sebuah jambatan di situ. Itu pun satu kepuasan juga, walaupun kita tak dapat duit, tak dapat projek, tak apa, tapi kepuasan kita membantu orang situ kan. Itu salah satu contoh. Pasal benda ni ada berlaku di Indonesia di mana fotografer yang sebelum ni saya ada cakap kan, Pak Bia kan, dia ambil gambar pelajar sekolah yang bergayut dekat apa, jambatan gantung, dah terputus satu tali tu, tinggal separuh je kan, dia masih bergayut situ kan. Bila keluar paper, orang tengok, macam mana bahaya kan. Tak lama lepas tu ada badan-badan tertentu bina jambatan baru. Itu satu kepuasan untuk fotografer tu lah, pasal gambar dia tu memberi perubahan ataupun memberi manfaat kepada masyarakat sekitar tu. Dia lebih baik daripada kepuasan diri sendiri lah. Itu pun puas juga lah, maksudnya dia puas pasal dapat membantu orang ramai dengan gambar dia lah. Itu orang kata apa, kekuatan foto dokumentari lah, kalau digunakan pada tempat yang sepatutnya lah. Okey, nantilah ada masa nanti saya sambung lagi lah, pasal benda ni kalau nak sembang dia terlalu panjang lah tentang foto dokumentari ni, pasal dia bukan pasal technical kamera, benda aperture, shutter, ISO ni, dia benda yang human interest kan, berkaitan dengan kemanusiaan. Okey, sampai jumpa lagi.